Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya muliakan oleh Ustaz Fadilullah dan Ustaz Hafiz dan muslimah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama pada pagi ini dengan liqa pertama bagi bacaan kita Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Amirul Mukminin Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Jadi saya baca kitab ini dengan Syekh Ahmad Mamluk di Padang, Guru yang mulia Al-Alimul A'lam di Syafi'iyah di Makkah, Syekh Ahmad Al-Ruqaymi rahimahullah ta'ala tahun 2013. Daripada awal sampai hadis kita. Dan kemudian baru-baru ini Syekh Ahmad minta untuk selepas khatam kita Al-Qiyah Al-Saniyah. Syekh kata kalau kita baca Al-Qiyah dan kita akan buat setiap pagi dan kita akan baca Al-Qadar yang bulan sampai khatam insyaAllah. Tahliq yasir, sedikit yang kita akan. Cuma kita masuk kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirati wal-batinati. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang zahir dan batin. Nikmat yang zahir itu Islam, batin itu bermaksud barang yang ditutupkan dia oleh Tuhan daripada segala keaiban dan segala dosa. Nikmat zahir Islam, mudahkan rezeki dan membaikkan rupa kita, itu semua zahir. Batin iaitu yang ditutupkan oleh Allah Ta'ala dan keaiban kita. Qadiman wa hadithan. Qadim iaitu yang Allah Ta'ala jadikan daripada kita waktu ditiupkan roh dalam jasad kita. Wahaditha yang sekarang. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasulnya Muhammadin wa alihi wa sahbihi dan ahli keluarganya dan para sahabatnya. Alladzina sabu fi nusrati dinihi sayran hatitha. Dan sekalian orang yang berjalan pada menuntut agama Allah Subhanahu wa taala sebagai perjalanan yang segera. Itu hadis di makna syariah. Hadis di makna syariah itu segera. Wa ala atba'ihim alladzina warithu 'ilmahum. Dan ada seorang orang yang mengikuti mereka itu dengan mempusadai mereka akan ilmu mereka itu. Wal ulama warathatul anbiya, dan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Akrim bihim warithan wa mawruzan. Mulianya mereka itu yang mempusaka waris wa mawruz. Waris ulama, mawruz al-anbiya. Amma ba'du. Dan adapun kemudian daripada selepas puji dengan syukur kepada Allah Ta'ala, dengan puji, dengan selawat kepada Nabi dan para sahabat, selawat dan salam kepada Nabi dan para ahli keluarga Nabi dan sahabat Nabi, maka Al-Imam Ibnu Hajar mula kepada muqaddimah. Fahada, muqaddimah maksudnya kepada manhaj kitabnya. Fahada mukhtasarun
يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. Maka ini adalah ringkasan mukhtasar, maksudnya ringkas dan padat, tidak keluar daripada yang sepatutnya. Menurut mukhtasar, yashtamil ala usul al-adillah al-hadithiyah, yang mana melengkapi atas segala usul ataupun asal dalil-dalil secara hadis, bagi sekadar hukum hakam syarak. Harrartuhu tahdiran baligha liyasira man yahfazuhu baina aqranihi nabira. Yang mana Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dia kata, aku tahdirkan dengan tahdir yang sangat baik. Dan kemudian untuk apa tujuannya? Liyasira man yahfazuhu baina aqranihi nabira, untuk siapa-siapa yang menghafalkan hadis ini, orang ini akan lebih daripada saudara-saudara dia, kawan-kawan dia yang sebaya dengan dia. Jadi elok kalau kitab ni, kata Syekh Ahmad Mandur, untuk bagi tertib kepada semua untuk kita hafal lah. Sambil kita begitu, jadi murajaah dan hafal sekali kalau boleh hadis-hadis yang ada dalam Bulughul Maram. Wa yasta'inu bihi at-talibu al-mubtadi', dan juga boleh bertolong kepada penuntut ilmu yang baru nak mengaji. Mubtadi' dipanggil mubtadi' kerana dia tidak mampu tasawur dalam masalah. Mutawassit mampu untuk tasawur, manakala muntahi, bagi orang yang bukan hanya boleh tasawur masalah, tapi juga boleh datangkan dalil. Wala yastaghni anhu ar-raghibul muntaha atau muntahi, dan tiada terkaya daripadanya oleh orang yang suka, lagi orang yang penghabisan. Maksudnya orang yang sampai kepada peringkat al-ijtihad ataupun peringkat yang tinggi dalam ilmu, itu yang mampu mendatangkan dalil. Dan tiada waqad bayyantu aqiba kulli hadithin man akhrajahu min al-a'immati. Dan setiap hadis Al-Imam Ibnu Hajar akan terangkan takhrij hadis tersebut, manhaj li iradati nushil ummati. Ini kerana dengan tujuan untuk memberi ingat akan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal-murad, maksud fal-murad bis-sab'ati. Kalau Imam Ibnu Hajar sebut dalam hadis, kemudian disebut rawahu sab'ah. Maksud sab'ah tadi dia Ahmadu wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Nasa'i. Baik, kalau dalam nuskhah Syekh Idris Al-Marbawi yang saya pegang ni, ada sedikit Allah, saya rasa satu kesilapan, silap dalam cetakan. Sebab yang sepatutnya Imam Ibnu Majah diletak yang terakhir, dan Imam Nasa'i pada tempat Imam Ibnu Majah. Kalau siapa yang ada nuskhah macam saya, tapi kalau nuskhah tu saya Nasa'i belakang sekali kan, Ibnu Majah dah sekali kan, atau buat betul, atau yang nuskhah yang Al-Bukhari, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nasa'i yang kedua terakhir kan, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Itu baru. Jadi tempat Ibnu Majah, kalau siapa yang ada kitab terjemahan ni, terjemahan Syekh Idris Marbawi, tempat Imam Ibnu Majah itu digantikan dengan Imam Nasa'i, dan tempat Ibnu Majah yang terakhir. Ibnu Majah yang terakhir. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar kata, kalau aku sebut rawahu sab'ah, sebut rawahu sab'ah bermaksud 7 orang. Maksudnya hadis itu diriwayatkan oleh 7 orang perawi. Ulama besar dalam hadis. Ma'ruflah, tak perlu kita terangkan. Wa bisittati man 'ada Ahmad. Dan kalau sebut rawahu as-sittah, selain daripada Ahmad, selain daripada Imam Ahmad, 6 orang lagi: Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Al-Imam Nasa'i, Al-Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Wa bil khamsati man 'ada Al-Bukhari wa Muslim. Kalau sebut 5 pula selain daripada Imam Bukhari dan Muslim, termasuk Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Boleh? Selain daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada kalau yang 5.
Wa qad aqulu al-arba'atu wa Ahmad. Dan kadang-kadang aku sebut juga dengan apa ni istilah rawahul arba'ah wa Ahmad. Dan dimaksudkan dengan arba'ah itu pada wa bil arba'ati man 'ada as-salasatan buwan. Dengan maksud 4 tadi, perawi yang 4 tersebut selain daripada 3 yang pertama, iaitu selain daripada Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, daripada itu. Dan kemudian wa bis salasati, jadi termasuk 4 orang daripada arba'ah ni, tolak yang 4 yang pertama. 3 yang pertama, 4 yang belakang sekali, itulah rawahu al-arba'ah. Barangkali bila disebut wa bis salasati man 'adahum wa 'ada al-akhir. Yang kalau sebut rawahu as-salasa, jadi man 'adahum wa 'ada al-akhir. Man 'adahum maksudnya selain daripada Imam Ahmad, selain daripada Imam Al-Bukhari, selain daripada Imam Muslim, dan wa 'ada al-akhir. Wa 'ada al-akhir ni selain daripada apa? Selain daripada apa? Ibnu Majah. Sebab tu kalau kata dengan susunan Al-Syekh Idris Mardawi, kalau kata yang dalam percetakan ni, maka dia tidak betul. Tak akan kata al-akhir Imam Nasa'i itu pula. Tak. Oh, kitab-kitab yang atau syarah kitab-kitab ni semuanya sebut dengan syarah yang disyarahkan oleh Syekh Hasan Sulaiman Al-Muri dengan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki. Yang kitab ni Ibanatul Ahkam, Ibanatul Ahkam. Dalam ini disebutkan jelas. Maka yang dimaksudkan adal akhir itu adalah Imam Ibnu Majah. Yang keluar itu Imam Ibnu Majah. Susunan dia begitu, baru tepat dengan Ibnu Al-Hashim. Wa bil muttafaqi alaihi al-Bukhari wa Muslim. Dan dengan istilah muttafaq alaihi Imam Bukhari dan Imam Muslim ma'ruf. Wa qad la adhkuru ma'ahuma ghayrahuma. Dan kadang kata Imam Ibnu Hajar, aku tak sebutkan serta kedua yang lain daripada kedua. Maksudnya lain daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ma'ada dzalika fa huwa mubayyan, dan yang lain daripada itu maka iaitu diterangkan dia. Maksudnya kalau kata lain daripada semua ni, selain daripada 7 orang yang disebutkan nama tadi, maka Imam Hajar akan sebutkan nama dia. Kerana rawahu Ibnu Abi Syaibah. Rawahu kata semua dia akan disebut tu di belakang hadis tersebut. Ini adalah istilah yang digunakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Dan Imam Ibnu Hajar ma'ruf, kita kenal Imam Ibnu Hajar, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maqamnya ma'ruf Buzar, dekat belakang maqam Imam Syafi'i rahimahullah. Dan seorang yang alim nihrir, khadi khutbah, yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu ketika belajar disebutkan antara riwayat kenapa namanya Ibnu Hajar. Waktu ketika dia mengaji, katanya dia agak susah sikit nak ingat. Maka dia minta untuk dia berhenti daripada pengajian. Kemudian dia tengok ada ayat jatuh atas batu, sampai melekuk batu, sikit-sikit sampai melekuk batu. Maka kalau air boleh lekukkan batu, maksudnya dengan sabar, dengan ambil masa, boleh bentuk pada batu, takkan aku tak boleh untuk akan. Kemudian dia pergi jumpa balik dengan guru tadi dan minta untuk masuk semula, dan akhirnya dia lebih daripada sahabat-sahabat pada zaman dia. Dan wallahu a'lam cerita tu sejauh mana dia punya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia punya kesahihan cerita tersebut. Kerana Imam Ibnu Hajar daripada kecil lagi ma'ruf dengan kekuatan ingatan. Yang kuat ni lagi daripada kecil lagi sebenarnya. Orang mungkin tu cerita lain, tapi disandar pada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan? Orang bersilap maksudnya. Yang ma'rufnya Imam Ibnu Hajar pada umur 11 tahun boleh hafal surah Maryam dengan sekali duduk saja. Surah Maryam susah. Dia boleh duduk, sekali duduk surah Maryam dan itu ingat dengan sekali hafal. Pada umur 11 tahun. Dan umur 12 tahun pernah ditunjukkan untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Bukan imam ini bukan imam tepuk ni. Imam tepuk kita pun pernah jadi di Masjidil Haram. Tu katakan orang tepuk. Imam yang dia dari imam kalau tu. Dan bagi imam Masjidil Haram. Imam tepuk. Imam Jazam banyak kali dah jadi. Jazam banyak kali dah.
Dia dah jadi depan. Jadi tidak orang tak cerita dalam sejarah kan. Imam Ibn Hajar pernah jadi imam di Masjidil Haram pada umur 12 tahun. Mana nak jadi imam Masjidil Haram kalau kata dia tak kuat ingatan, maka Allah SWT Muhammad cerita tu hina tau. Dan Imam Ibn Hajar memang terkenal ma'ruf dengan kekuatan ingatan. Dan antara karamah Imam Ibn Hajar diceritakan dalam sebahagian kitab Tarajim, diceritakan bahawa beliau boleh membaca Sahih Bukhari sehari 10 kali khatam. Bukhari 10 kali khatam. Imam Musa Herul, kita tengok balik dengan Sahih Bukhari, kalau kata Masya Allah ni bukan waktu manusia, waktu luar daripada manusia. Tak ada bagi kelebihan sungguh kepada Imam Ibn Hajar. Dan cerita yang ma'ruf pernah berlaku Imam Ibn Hajar ketika menjadi Qadhi Qudah naik kuda. Dan ini juga berlaku kepada Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala. Naik kuda, ada seorang Yahudi penempah besi. Dan orang Yahudi ini kerja adalah orang tempah besi ini, badan dia busuk. Jadi imam lelaki ini, orang Yahudi ini tahan kuda Imam Ibn Hajar, tanya kepada Imam Ibn Hajar, kata, wahai imam, macam mana dengan hadis Nabi kamu? Nabi kamu sebut dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Imam Muslim. Hadis itu riwayat Imam Muslim. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Oh, yang tu kata Imam Ibn Hajar, kata macam mana ni? Syurga mana yang kamu duduk? Syurga mana yang aku duduk? Penjara mana yang kamu duduk sekarang di dunia? Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Syurga mana aku duduk ni? Syurga kamsi busuk. Syurga apa? Kata Nabi kamu ni syurga bagi orang kafir, orang macam aku. Dan ini sepatutnya penjara bagi kamu. Penjara apa ni? Dengan kuda mahal, baju elok. Mengajar antara orang yang segak, kulitnya putih, orang yang kurus, orang yang segak, dan kemudian apa ni Allah SWT ini yang disebutkan oleh Imam Tabari Burdi rahimahullah ta'ala, mensifatkan tentang guru. Disebut tentang guru dia Imam Ibn Hajar, menceritakan tentang guru dia tadi dengan sifat tersebut. Kulit putih, orang yang cool, handsome. Kenapa darallahu mura'an sami'a maqalati wa wa'aha wa kana sami'aha. Dan hadis Nabi SAW, hadis wajahnya bercahaya. Dan Allah SWT bila disebut macam Imam Hajar kata apa kepada lelaki Yahudi tadi, kalau dinisbahkan dengan kedudukan di dunia ni, maka itu penjara bagi dia. Walaupun dapat jadi masih penjara bagi dia. Tapi kalau dinisbahkan kepada azabnya di akhirat nanti, syurga lah bagi kamu sebenarnya. Di dunia ni dia syurga lah dibandingkan dengan azab di akhirat ni. Kalau dibanding dengan nikmat di syurga nanti kepada kami, maka di dunia ni yang kami dapat ni, ini masih lagi penjara bagi kami. Masuk Islam tu itu. Kita terus masuk Islam. Tak tahu tak? Faham? Saya tak pernah faham. Baik. Wasamaituhu, dan aku namakan kitab ni Bulughul Maram. Samaituhu Bulughul Maram min adillatil ahkam. Wallah as'alu an yaj'ala ma 'alimna 'alaina wabala, dan aku minta kepada Allah bahawa tidak menjadi dia akan kita ini yaj'ala ma 'alimna, menjadikan barang yang telah kami ketahui itu bala besar atas kami, yakni tidak jadi keras dalam hisab dan tidak jadi bebanan dosa-dosa kami. Wa an yarzuqana al-'amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala, dan bahawa dikurniakan akan kami amal dengan apa-apa yang redha akan dia subhanahu wa ta'ala. Baik, kita bertahap. Saya pernah baca kitab dulu lah, baca di syurga. Satu tahun baca 4 tahun, 3 tahun baca di luar lah, di syurga. Di Makkah, syurga Makkah. Baca sampai hak yang mula-mula mari kelas balik lah. Kalau mari kelas pun balik ke siap dia lah. Baru mari hak baru pun tak biar-biar dia berhenti pun. Tak biar-biar tak. Ada yang habis macam tu. Kita baca macam begini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babul miyah. Bab yang berkenaan dengan air. Miyah jamak kepada mak.
Asal perkataan ni apa dia? Bawaha. Betul. Bawaha. Sebab tu dia kembali balik dengan jamak, balik-balik huruf asalnya. Ni ya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abi Hurairah nama sebenarnya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Ini atas qaul yang rajih. Ad-Dusi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar, yang menghafal banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbanyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa hadis yang dihafal oleh Sayyidina Abu Hurairah? 5,374 hadis. 5,374 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Imam Ibn Hajar dalam kitab ini susun yang paling banyak sekali hadis diambil daripada Nabi SAW. Dan Sayyidina Abi Hurairah dahulukan dengan dia. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Ianya suci, airnya suci dan menyucikan. Tahur bermakna tahir, suci dan menyucikan. Wal hillu maitatuh, dan halal bangkai yang ada di dalam air tersebut. Akhrajahu al-arba'atu wa Ibnu Abi Syaibah. Man arba'ah? Siapa 4 orang? Jadi sebut tadi. Melainkan 3 orang yang pertama, kan? Imam Abi Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Baik. Tapi kita buat macam tu lah. Kita macam buat dulu. Bagi ingat tu yang depan. Yang orang bagi ingat tu. Tidak, saya baca sekali balik arba'ah, nak kena buka balik tanpa 5. Tengok balik. Lepas buka 3 pula. Salah-salah, buka pula 4. Kita ingat dari tu lah. Bila ulang macam tu sekali, insyaAllah. Wa Ibnu Abi Syaibah, kan Imam Ibn Majah sebut tadi. Kalau kata ada yang lain, maka aku akan sebut. Wa ma'ada dhalika fahuwa mubayyanun. Telah mengeluarkan dia Imam 4 orang, Imam dan Imam Ibn Abi Syaibah. Wa lafzu lahu, dan lafaz daripada Imam Ibn Abi Syaibah. Wa Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi, wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini semua perawi kepada hadis ini. Baik. Dalam hadis ini cerita berkenaan dengan apa? Ini asal daripada taharah, aslun min usul taharah. Pada tu Imam Ibn Hajar masukkan ini hadis yang pertama. Tahuru ma'u wal hillu maitatuh. Sehingga disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahawa hadis ini adalah nisfu ilmi taharah. Nisfu ilmi taharah. Baik. Jadi kita tahu dalam hadis ini secara umumnya bahawa hadis ini cerita berkenaan dengan air laut. Kemudian antara sebab turun hadis ini kerana beberapa sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Nabi SAW tentang guna air laut. Sebab air laut ni, kenapa ditanya? Walaupun air laut Masya Allah luah, kan? Ma'ruf dengan luahnya tadi, tapi rasa dia lain daripada yang lain. So, takut boleh pakai air ni, dengan sebab berlakunya rasa dia dah lain dah, bukan macam air yang biasa. Jadi boleh guna atau tak boleh guna? Maka Nabi jawab, boleh tak Nabi jawab na'am? Boleh Nabi jawab na'am. Tapi ni dah kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jawab yang kalim bagi Rasulullah SAW. Uti jawab yang kalim, Nabi jawab dengan jawapan yang lebih penting daripada tulis. Nabi tak jawab, dia tanya, apakah hukum ambil air wuduk ataupun menggunakan air untuk wuduk dengan air dari laut? Maka Nabi kalau jawab, hal yasah, na'am, yasah. Bila Nabi jawab, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Nabi tambah pula yang tak ditanya, dijawab oleh Nabi SAW. Maka di sini dalil kata ulama, antara perkara yang pertama yang kita boleh ambil daripada hadis ini, dengan hadis kita dalam hadis ini, kalau kita akan terang fawaid dalam hadis itu secara ringkas. Orang yang jahil dalam suatu ilmu kena tanya kepada orang alim. Jahil kena tanya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menaiki kapal atas laut, walaupun bukan dengan tujuan taat, sama ada dengan tujuan yang lain-lain, sama ada cari rezeki makanan dan sebagainya, tidak ada masalah.
Kenapa yang boleh keluar dengan ini? Karena ada pandangan ulama yang mungkin sebut kata tidak boleh duduk di atas, tak boleh naik atas laut ni, melainkan jalan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Hadis ni, bila sahabat dan nahnu narkabul bahr, kami menaiki kapal di atas laut dan kemudian kami bekerja sebagai tukang cari ikan, nelayan. Bukan macam mana penggunaan air di atas tu kalau tak ada air. Maka Nabi SAW kata wa tahuru ma'uhu al-hilu. Dan kemudian yang seterusnya, air laut ini suci, ma'ruf. Air suci, air yang suci dan menyucikan. Kemudian bila Nabi sebut al-hilu maitatu, hilu maitatu, maitah di sini dimaksudkan dengan umum. Kenapa? Karena digunakan dengan nakirah kemudian diidhafatkan. Nakirah mudhafah maka ta'um kulli anwa' al-maitah. Jadi itu faedah dalam lughah. Kalau kata nakirah yang mana idhafat, maka dia akan jadi umum. Jadi bukan hanya khusus kepada ikan sahaja, tapi termasuk semua jenis bangkai yang di dalam laut. Sebab tu para ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan hatta binatang tadi menyerupai binatang yang diharamkan di atas muka bumi, babi ataupun anjing. Tapi duduk dalam laut kan, bukan babi itu jatuh dalam laut. Tak, muka tu macam babi. Ikan tu sebiji muka macam babi. Kaki pun ada macam babi. Ini babi ke ikan ni, tapi duduk berenang dalam laut. Memang berenang dalam laut kan. Kalau berenang tu mati. Tu babi duduk berenang. Boleh. Harus halal hukum. Anjing ataupun disebut dengan khinzirul ma', dengan nama. Khinzirul ma' apa dia? Dolphin. Ikan dolphin dipanggil khinzirul ma'. Kalbul ma', anjing laut. Anjing laut dengan nama anjing, boleh makan? Boleh. Ikut pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, tak boleh. Kalau bentuk macam babi, tak boleh makan. Bentuk macam anjing, tak boleh makan. Karena mengambil hukum daripada asal. Di atas hukum. Boleh? Tak. Dan sini ada mazhab yang gharib, iaitu mazhab Imam Zahiri. Kata kalau kata al-hilu maitatu, kalau ada binatang yang mampu di atas datar bumi, lempak dalam laut, boleh makan. Mazhab gharib. Ini makruh, tidak dipakai oleh orang-orang. Baik tak ya? Baik, cukup. Habis itu banyak lagi ni, tapi kita sabdan macam nak ambil faham makna. Cukup. Dan kita nak tawassuq dalam apa ni, dalam hukum. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri Sayyidina Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid, yang daripada bangsa Ansar. Nama bangsa Ansar. Baik. Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri adalah sahabat dan bapaknya juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air ini sesungguhnya suci dan menyucikan, dan tidak akan menajiskan dia oleh sesuatu pun. Itu pun tidak boleh menajiskan air. Baik. Jadi akhrajahu thalathah wa sahhahu Ahmad. Mana thalathah? Lain daripada tiga yang pertama dan yang terakhir, iaitu al-Imam Ibnu Majah. Sahhahu Ahmad. Di dalam hadis ni menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukum yang kita boleh ambil daripada hadis ni, iaitu air tidak akan menajiskan sesuatu pun dengan sesuatu yang masuk ke dalamnya. Ini umum. Nah, ini kalau umum nanti akan dikhususkan dengan hadis. Ada hadis yang menyebutkan kata idza balagha al-ma' idza balagha al-qullatan lam yahmil khalas. Nah, kalau kata itu baku tidak akan menanggung najis, atau tidak berubah air tersebut ribu atau ta'muhu atau launuhu. Nanti kita akan tengok pada pembahasan yang seterusnya. Baik. Jadi hadis ni adalah ucapan Nabi SAW bila sahabat tanya kepada Nabi tentang Bi'ru Buda'ah. Bi'ru Buda'ah, telaga yang ada di Madinah Al-Munawwarah, di bahagian belakang masjid Nabi SAW. Belakang. Kalau kata makam Nabi di depan, kita tengok kalau ke arah ni, makam Nabi di depan sana. Ini masjid Nabi besar ni kan, makam Nabi di depan sana.
Bi'ru Buda'ah sebelah kiri, sebelah kanan ujung sekali ada satu taman. Dan itu Bi'ru Buda'ah, kawasan Bi'ru Buda'ah. Di situ kawasan tempat Saqifah Bani Sa'idah, tempat yang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan para Ansar dan Muhajirin bai'ah Sayyidina Abu Bakar pada waktu tersebut. Di sebelah bahagian kanan Masjid Nabi SAW dulu ada satu taman. Dan ditulis di situ, itu Saqifah Bani Sa'idah, dan dalam itu ada Bi'ru Buda'ah. Dan Bi'ru Buda'ah tidak ada sekarang, tak ada tutup kan. Tak tahu dah mana satu Bi'ru Buda'ah. Dibuat taman-taman, tak tahu pergi buat yang pancong pun tak tahu dah mana Bi'ru Buda'ah. Dan kata Syekh Nuruddin Aitar sempat waktu tahun 1300 lebih 70 lebih kurang itu, dia sempat tengok lagi Bi'ru Buda'ah masih tak ada waktu itu. Dan bila berlaku tausiah, tidak, Bi'ru Buda'ah tidak ada lagi. Tidak asal orang macam ni tak jaga, daripada tak jaga langsung besar diri, tak jaga dia punya sejarah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila sahabat tanya kepada Nabi SAW tentang damul haid, mana luhumul kilab dan berbagai perkara yang tidak elok masuk dalam air telaga, dalam bekah dalam telaga tersebut, dalam Bi'ru Buda'ah. Jadi dia bertanya kepada Nabi SAW, apa hukum ambil wuduk dengan air tersebut? Nabi kata, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Dia seorang al-Islam di situ kembali kepada Bi'ru Buda'ah. Nah, bukan umum air. Pun sebahagian ulama gunakan hadis ini. Contohnya Al-Imam Malik radhiyallahu anhu gunakan hadis ini untuk umum air. Selama tak berubah, maka air tadi adalah suci. Faham? Tak digunakan yang khusus untuk Bi'ru Buda'ah. Dan jumhur ulama air ini untuk Bi'ru Buda'ah. Bi'ru Buda'ah, Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala kata, aku pergi tengok sendiri Bi'ru Buda'ah, dan dia kira sendiri dengan kiraan berapa kali ke berapa, 6 hasta kali 6 hasta. Maka 6 hasta kali 6 hasta, air yang penuh 6 hasta kali 6 hasta, maka yang ni jadi 20 dan ke atas. Maka Imam Abi Dawud adalah pandangan dia seorang. Mereka ulama 20 seperti mana yang kita mengaji dan kita fiqh tu kan, 2 liter lebih tu, 2 liter bab gali tu kan, yang kita mengaji itulah dari susul dulu ulama. Karena tu yang qadar yang paling kecil bagi air yang banyak, itu 20 dan ke atas. Maka Bi'ru Buda'ah termasuk air itu lah, karena dia lebih daripada 20, lebih daripada 20 yang dimasukkan. Baik. Ada satu iskal hadis ni, kalau kata disebutkan dengan asal urut hadis ni, sahabat tanya tentang air yang masuk ke dalam apa ni, daging anjing, luhumul haid, damul haid. Damul haid ni maksudnya perempuan zaman dulu bila dia pakai dengan kapas tu masuk dalam tu, ada air, ada darah dan sebagainya. Jadi akan jadi iskal. Iskal dia apa dia? Adakah sahabat Nabi ni pilih lempak barang-barang tu dalam telaga tu, Nabi wuduk? Nah, kalau kita pun pandang tak elok benar, orang bukan Islam pun pandang tak elok, apatah lagi sahabat Nabi SAW. Maka Bi'ru Buda'ah sebenarnya duduk di tempat yang rendah. Maka tempat buang sampah tadi ataupun bangkai binatang yang mati itu di tempat yang atas. Bila turun hujan, maka air akan turun mengalir masuk ke dalam Bi'ru Buda'ah. Kan tu para sahabat tanya, sebab nanti itu akan mengalir masuk ke dalam. Jadi macam mana air? Boleh guna atau tak boleh guna? Maka Nabi jawab, minal ma' tahurun la yunajjisuhu syai'. Faham? Itu maksudnya. Jadi bukanlah bermaksud sahabat pergi ambil barang sahabat-sahabat pergi lepak dalam telaga. Bukan itu. Sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling menjaga dengan perkara tersebut. Cuma disebabkan daripada lepak di atas tempat yang tinggi. Dan Imam Syekh Nuruddin Aitar dalam kitab dia A'lamul Anam Syarah Bulughul Maram Hadithil Ahkam, dia sebut dalam kitab dia kata, aku sempat tengok Bi'ru Buda'ah sebelum berlakunya tausiah di Masjid Nabawi. Maksudnya sebelum berlakunya perubahan yang berlaku sekarang ni. Dia kata aku sempat tengok Bi'ru Buda'ah memang duduk di tempat yang rendah, duduk tempat yang bawah sedikit. Dan ini disebut sendiri oleh Al-Imam Al-Khattabi radhiyallahu anhu dalam syarah kepada hadis tersebut. Baik. Faham tak? Terus hadis yang ketiga, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di sini dalil kalau kata air tadi lebih daripada 2 kolah, maka tidak. Allah kata la yunajjisuhu syai'. Air tidak akan dinajiskan oleh sesuatu pun. Dan ini juga adalah dalil bahawa Nabi SAW, kalau kita tengok nanti ada hadis yang keempat nanti kita akan tengok, dan Nabi SAW idza kana al-ma'
qullatain, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath. Ini dari Nabi SAW adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala dan menyampaikan tersebut dengan ilmu dan mukjizat daripada Nabi SAW. Soalan ayat ni kalau cukup 20 maka tidak akan menanggung najis. Tidak akan ada mikrobat yang boleh menjadi bahaya untuk penggunaan air tersebut. Kerana ilmu daripada Nabi SAW yang Allah Ta'ala beri. Wa Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abi Umamah, seorang sahabat Nabi SAW, namanya adalah Suda Ibn Ajlan ataupun Ajlan al-Bahili, dan tinggal ia di Mesir. Kemudian berpindah ia daripada Mesir dan tinggal di negeri Syam, yakni Hims, dan meninggal dunia di Hims pada tahun 86 Hijriah. Kata Sayyidina Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw lawnihi. Sesungguhnya air tidak akan menajiskan sesuatu pun, tidak akan menajiskan dia oleh sesuatu pun, illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw lawnihi, melainkan kalau kata berubah warnanya, baunya, ataupun rasanya, ataupun warna. Dalam kitab fiqh kita dah ngaji ni. Akhrajahu Ibn Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Dha'afahu Abu Hatim kenapa? Kerana dalam hadis ni ada seorang perawi yang namanya adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama perawi Rushdin Ibn Sa'ad. Rushdin Ibn Sa'ad adalah seorang yang saleh. Pada akhir hidupnya berlaku sedikit ikhtilaf pada ingatan dia. Disebabkan tersebut taraku, ulama meninggalkan, tidak ada riwayat daripada dia. Kalau Syekh Al-Mawi itu dia namanya matruk. Dia matruk di sini. Matruk ini bukan yang istilah, bukan yang istilah muhaddisin. Matruk ini yang maksud ditinggalkan, taraku. Terjemah memang dengan terjemah sikit. Baik. Sebab kata Imam Abi Hatim kata dhaif, tapi dikuatkan dengan tarik lain. Ada ulama menggunakan. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najasatin tahdusu fihi. Dalam riwayat Imam Baihaqi, air itu adalah suci. Al-ma' tahurun, suci dan menyucikan. Illa melainkan in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najasatin tahdusu fihi. Kalau kita berlaku perubahan pada baunya, rasanya dan warnanya dengan najis, binajasatin tahdutsu fihi. Yang berlaku perubahan dengan najis, tahdus yang terjadi pada air tersebut. Baik. Jadi dalam hadis yang ketiga, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Umamah, Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, disebut di sini ijma' ulama mengatakan, ijma' ulama mengatakan bahawa air akan, kalau kata berubah dengan sebab najis, masuknya najis ke dalam air tadi, berubahnya warna, rasa dan juga bau, maka jadi najis. Ini ijma'. Itu tadi kata Imam Malik, kata tadi kalau tak berubah. Imam Malik kata kalau tak berubah, air walaupun sedikit tapi tak berubah, maka terus air itu dalam keadaan yang suci. Itu maksud pandangan dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Kitab ni masya-Allah tabarakallah. Kalau kata kita tengok dengan mazhab, boleh buka I'lamul Anam. Ataupun kalau Subul Salam luas, ataupun Badrul Tamam. Subul Salam ambil pada Badrul Tamam. Kalau Subul Salam dia ambil daripada Badrul Tamam. Kalau baca I'lamul Anam sangat baiklah. I'lamul Anam karangan Syekh Nuruddin Aitr, sangat baik. Dan disusun dalam itu dengan balaghah daripada hadis. Kemudian dengan i'rabnya, kalau ada i'rab pada hadis tersebut. Kemudian ada pandangan ulama dengan 4 mazhab. Maksudnya wasi' jiddan. Dan ini jilid yang pertama tadi, cerita berkenaan taharah dengan salat. Dan jilid yang tentang lain itu ada 4 jilid. 4 jilid kita I'lamul Anam. Kalau ada duit beli. Jadi ada dosa tak silap. Jadi ada dosa. Baik, terus. Jadi sikit-sikit lah.
Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Jadi bermaksud apa dia tadi? Hadis ni menerangkan balik pada hadis yang atas nombor 2. Tengok susunan ulama dia tak susun saja. Dia tak susun saja ni. Kan saja susun. Bukan dia buah ni dulu lah. Buah ni tak. Ha, susun tu pun ada makna. Jadi kalau baca innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Oh, ada hadis lepas tu. In taghayyara launuhu au ta'muhu au rihuhu ta'muhu au lahu. Syarat-syarat lebih lanjut buka dalam tafsir. Buka dalam kitab fiqh. Fiqh apa? Fiqh kita lah, fiqh Syafi'i. Kan? Buka mazhab lain pun tak kuat dalam masalah, tapi buka fiqh kita dulu, kita tampuk dulu, pening terus, tak tiba terus. Ajar kita ni yang diseronok, buka semua, kita ada tak buka. Hak fiqh Syafi'i tak selesai. Buka dah lagi. Jam terus lepas tu, dia tak faham apa. Nah, itu sebagian ulama Al-Azhar, Syekh Abdul Wadani, dia kata apa? Dia kata sebenarnya fiqh muqarrar di Masjid Al-Azhar itu yang diajar di Al-Azhar itu adalah membunuh fiqh sebenarnya kepada penuntut ilmu. Kalau tak ada asas langsung dalam fiqh, baru terus jadi fiqh muqarrar. Bosak tu. Betul tarjih apa benda kan tak sampai meningkat tarjih. Lepas tu balik Nazam pun dia buat tarjih ni. Dia tanya rajih ni, baca fiqh Syafi'i, rajih mazhab Hanafi. Nampak sangat tak cerik. Ada sumun qatil kata ulama, membunuh pelajar. Kalau kita mengajak orang buat macam tu, membunuh orang sebenarnya. Membunuh orang yang main ngaji. Baca kitab fiqh Syafi'i. Ha? Orang pernah baca tak? Tak sebenarnya ni pandangan ni tahu pada kuat ni. Yang kuat mazhab Maliki. Kira buka mazhab Maliki lah. Nah, buka kitab mazhab Maliki tu. Ajak dia ganggu. Pening orang ni. Jangan buat macam tu. Sebab tu kalau tengok Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, bila diajak kitab fiqh Syafi'i, lawan tangan tahu kau tak hari. Sebab apa? Sebab tadi untuk taksis dalam mazhab Syafi'i. Itu dia tak keluar pergi tempat-tempat lain sangat. Dia tak pergi ke mazhab juga tadi. Dia kalau mayang tak sini boleh tak? Tak. Sini. Nah, ini yang dibuat oleh para ulama pada semua ditunjuklah cara yang boleh. Yang mazhab kita macam ni. Ini ada dalam jualan. Betul. Ada tak pandangan tadi jualan tu. Kau nak elakkan tu daripada lagi dulu buat pening, buat rumah. Tahu semua pandangan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita target setiap pertemuan 20 hadis. Awal jadi kita itu Allah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini sahabat antara sahabat yang juga banyak mengambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan lebih kurang 1630 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Nampak? Imam Najjar makin dia sebutkan lagi. Air kalau tak berubah pula. Lepas tu air tak berubah, air sikit dan banyak. Sebut air sikit banyak. Berapa had sikit? Berapa had yang paling banyak itu dimasukkan tadi? Maka disebut idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Air kalau sampai kepada 2 kolah dan ke atas, maksudnya itulah, maka tidak akan menanggung najis. Dan ini adalah dalil mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kalau zaman dah pernah tengok mikroskop, baru tahu kata air tadi ini tidak menanggung najis. Maksudnya najis ataupun mikrobat yang ada tidak akan memberi kesan kepada orang yang guna air tersebut. Kerana dia tahur. Tapi kalau kurang pada tu, terus beri kesan. Siapa yang boleh bagi tahu benda ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kemudian kata Nabi, wa fi lafzin lam yanjus. Ada kata idza kana al-ma'u qullatayn lam yanjus. Itu. Maka tidak akan menajiskan sesuatu. Akhrajahu al-arba'atu, dikeluarkan oleh 4 orang. Yang pertama selain daripada 3 yang pertama, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Habis.
Boleh tak? Ayat itu maksud dia dah jelas. Jadi ayat 2 kolah tadi, berapa? 2 kolah lebih kurang 200. Berapa liter? 200 berapa? Ya, itu. 15 kan? 23 kan? 27 liter. Dalam tafsir Al-Sadiq ada. Baik. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. Jangan mandi seorang daripada kalian kamu ini dalam air yang tenang dalam keadaan dia berjunub pada waktu tersebut. Nah, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daim wa huwa junubun. Jadi di sini Nabi melarang untuk mandi dalam air yang tenang, maksudnya air yang tak bergerak, la yajri. Air yang tidak bergerak. Sebab itu diterangkan hadis maksud dengan ma'u daim apa dia? Walil Bukhari akhrajahu Muslim walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi alladhi la yajri. Itu maksudnya. Maksudnya air yang tidak bergerak. Summa yaghtasilu fihi wali muslimin minhu. Apa maksud fihi dengan minhu? Yaghtasilu fihi maksudnya dengan maksud selam dalam air. Fihi dalam air tersebut. Mandi dengan selam. Minhu ay ightiraf. Ambil daripada air tersebut. Kalau beza dengan huruf jar, maka beza makna. Yaghtasilu fihi, mandi dalam air. Maksudnya dengan selam, dengan mandi selam. Yaghtasilu minhu dengan maksud ightiraf. Ambil air. Soalan lagi. Wali Abi Dawud wa la yaghtasilu fihi minal janabati. Dan riwayat Imam Abi Dawud dengan mandi fihi, maksud dengan keadaan kita menyelam minal janabah. Maksudnya daripada janabah. Baik. Dalam hadis ini yang pertama fiqhul hadis, larangan orang yang berjunub untuk mandi dalam air yang tenang. Maksudnya selam dalam air tersebut. Dan kemudian yang kedua, air tidak akan jadi najis dengan sebab mandinya orang yang berjunub. Faham? Maksudnya air ni berani, air yang kurang daripada 2 kolah kan maksudnya. Air ni kurang daripada 2 kolah. Kemudian orang yang berjunub masuk, kemudian dia selam dalam air tersebut dan kurang 2 kolah, dia masuk dalam tu pula, maka air tersebut tidaklah akan jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukanlah jadi najis air tersebut, tapi dia akan jadi air mustamal. Jadi itu mustamal. Sebab itu Nabi larangkan apa? Ada sebagian ulama yang syarahkan hadis ini dengan suasana, dengan keadaan. Tengok air tu dah sikit, kemudian kamu gunakan macam tu, maksudnya kamu tidak raikan orang lain untuk gunakan air tersebut. Maksudnya kamu telah salbu tahuriyatil ma'. Bukan ayat tahuriyah. Jadi tahir saja, tidak jadi tahur lagi. Tahir boleh guna untuk nak buang, untuk nak apa ni, nak minum dan sebagainya, boleh, tidak ada masalah. Cuma tidak lagi boleh untuk digunakan sebagai bersuci. Dan kemudian bila Nabi sebut la yabulanna ahadukum fil ma'i daim, jangan kencing seorang di jalan kamu dalam air yang tenang. Maksudnya air tidak bergerak. Ini maksudnya untuk bimbang kalau berlaku akan menjadikan ifsadul ma', air tadi akan jadi rosak. Air tadi akan jadi rosak. Sebagian ulama menggunakan hadis ini dengan maksud umum. Ayat kalau tenang dia jangan kencing dalam air tersebut. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau al-imam mazhab yang tertolak, cerita juga kan. Hadis sebab ni hadis ini bukan pengajian mereka. Mazhab al-imam Ibn Hazm al-Andalusi, mazhab al-Zahiri. Mazhab Zahiri sebut apa? Kalau kata seorang tadi kencing, kata Nabi la yaqulanna ahadukum fil ma'i daim. Dia kata kalau orang tu kencing terus dalam air, kalau orang tak kencing dalam air, dia kencing kat luar, kencing kat atas tanah, air kencing tu mengalir masuk dalam air. Jadi macam mana ayat tadi? Tak ada masalah. Bahkan Nabi kata la yaqulanna ahadukum fil ma'. Maksudnya buat syaratan fil ma'. Itu nama tu. Betul dia kata kalau kencing dalam cawan, betul pituang dalam air, boleh tak? Dia kata tu tak apa. Yang Nabi larang kencing terus. Jangan jawab tak apa. Itu pituang. Ada mazhabun mardud. Semua mardud ya. Ditolak oleh para ulama.
ahadukum fil ma'i daim. Baik. Ala kulli hal, kalau kata di sini dengan maksud apa dia? Dengan maksud kalau air tadi sedikit, air tadi sedikit. Dan kemudian selalunya air yang tenang juga boleh menyebabkan raihah dia akan berubah. Berbeza dengan air yang bergerak. Yang bergerak ni dia dalam masalah dia bergerak bawa benda tu pergi tempat lain. Tapi kalau air tadi dengan keadaan yang tenang, dia tak bergerak. Dia tak bergerak, takut nanti dia akan berubah bau pada waktu tersebut dan menyebabkan jadi masalah pada orang lain. Kalau kencing pun Nabi larang, berak lebih lagi ya. Lagi guna hari ni kencing tak boleh, berak boleh. Mana boleh? Nabi guna berak boleh pula. Dia kata Nabi tak sebut pun berak. Nabi tak kata daya buruz. Daya buruzanna ahadukum ma'in jari. Aku Nabi ada dengan maksud dengan aula. Lebih aula lagi dengan maksud badan. Dengan aula lagi, berak lagi tak boleh. Berak lebih berat daripada kencing. Kencing ayam ada berak tak tu, nampak tak timbul je tak berak. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada seorang sahabat, seorang lelaki yang katanya lelaki namanya Al-Hakam ibn Amr. Dan sebagian riwayat lagi mengatakan Sayyidina Abdullah ibn Sirjis. Dan sebagian lagi mengatakan Abdullah ibn Mughaffal. Abdullah ibn Mughaffal. Khilaf di kalangan ulama tentang nama sahabat tersebut. Cuma majhul di kalangan sahabat, ma'zur, dimaafkan, tidak ada masalah dalam sana. Karena sahabat kulluhum udul. Sebagian ulama, Imam Al-Khattabi kata hadis ni mursal. Dan ini dhaif, dia kata ni jadi dhaif. Hadis tersebut karena mursal, maka ditolak oleh Imam Najah. Mursal sahabi, hebak sahabi, tidak ada masalah apa-apa. Karena sahabat kulluhum udul. Ada yang di sini yang dimajhulkan adalah sahabat Nabi, bukan rawi. Bukan rawi, maksudnya bukan rawi yang selain daripada sahabat. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada seorang lelaki yang telah bersahabat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul. Nabi menegah, Nabi melarang. Larangan sini larangan apa ni? Sebagian Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan ini larangan apa ni, Allah tidak boleh, maksudnya larangan haram, tak boleh. Jumhur mengatakan ini larangan makruh. Larangan makruh. Baru jadi harus boleh guna air tersebut, tidak ada masalah. Telah menegah Rasulullah bahawa mandi seorang perempuan dengan air lebih daripada mandi laki-laki. Ar-rajulu bi fadlil mar'ah, ataupun lelaki mandi dengan lebihan air perempuan. Maksudnya lebihan air yang digunakan oleh perempuan, terguna air tersebut. Wal yaghtarifa jami'a, dan hendaklah mencebuk kedua-duanya daripada air waktu mandi, keduanya daripada semua. Kharajahu Abu Dawud dan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Sebutnya wal yaghtarifa jami'a. Jadi di sini dalil kata larangan perempuan mandi dengan lebihan air yang digunakan oleh lelaki, dan juga larangan lelaki mengambil air yang lebihan daripada mandian ataupun yang digunakan oleh orang perempuan. Dan juga yang ketiga, harus lelaki dan perempuan menggunakan bekas yang sama. Sebab Nabi kata wal yaghtarifa jami'a, bekas yang sama. Maksudnya di sini macam mana? Larangan dalam hadis ni, kita akan tengok hadis yang seterusnya. Hadis ni yang pertama, seorang kata Imam Hajar, Masya Allah, dalam hadis ni hadis ahkam, maka dia masukkan semua hukum. Ada mazhab yang gunakan hadis ni, maka Imam Hajar akan masuk satu lagi hadis. Hadis ni nanti akan jawab balik kepada hukum yang sebelum ni. Soalnya kamu guna hadis ni, ada hadis lain yang menyebutkan kata Nabi pernah guna perkara tersebut, pernah guna lebihan daripada isteri Nabi SAW, lebihan air yang isteri Nabi guna. Soalnya dia jawab tu dalam hadis. Ibn Sina, Al-Imam Ibn Hajar dalam hadis dalam Bulughul Maram. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang Nabi bagi kata apa? Maksudnya kalau orang perempuan ni dia ambil dulu wudu, kemudian kita pergi ambil pula wudu selepas. Betul? Ataupun lelaki ambil wudu dulu daripada bekas, kemudian perempuan pula ambil daripada bekas tersebut. Nabi kata wal yaghtarifa jami'a. Tarifa jami'a, ataupun yang Nabi kata sini, perempuan dan lelaki tersebut guna dengan bekas yang sama, harus pada waktu tersebut. Jadi waw di sini bukannya ataf kepada nahar.
Boleh? Lam ni lamul amr. Masuk pada fa'il mudhari', lamul amr. Maksudnya Nabi bagi arahan pada waktu tersebut. Arahan di sini arahan harus. Harus mengambil, kalau kata dua-dua ambil pada waktu tersebut. Jadi dia tak ambil daripada lebihan sama-sama. Maksudnya dengan isteri lah, dengan isteri kita, bukan dengan anak dara siapa-siapa yang kita pergi guna nikah tu, dengan isteri. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Syekh Nuruddin Aid, dia akan sebut ar-rajul wa imra'atuh. Ar-rajul wa imra'atuh, bukan ar-rajul wa imra'ah. Tak ada hu dah kan. Wa imra'atuh. Ini wa imra'atuh rajul. Itu selesai. Jadi larangan di sini larangan apa? Larangan tanzih, larangan makruh. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Syuf, tengok ada hadis datang tu lepas tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya pernah mandi dengan lebihan air Sayyidatina Maimunah. Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makamnya di Sarif. Nah, Sarif dekat mana? Dekat dengan Tanaim. Sarif dekat dengan Tanaim. Makam Sayyidina Maimunah tepi jalan. Tepi jalan. Kalau kita lalu daripada Madinah, Tariq Madinah, nak pergi masuk ke Mekah, kita akan melalui Sarif. Dan tengok di sebelah kanan. Makam Sayyidina Maimunah di sebelah kanan. Ada binaan sedikit di sini. Tapi tak ada khubah apa kan. Dulu ada khubah, tapi telah dibuang oleh kerajaan Arab Saudi. Ma'ruf lah, itu ma'ruf. Kalau pergi ke Mekah, jangan lupa pergi ke sini. Makam Sayyidatina. Di situlah Sayyidatina Maimunah bertemu dengan Nabi SAW. Bertemu dengan Nabi di situ. Antara isteri Nabi yang Nabi kahwin dengan keadaan ihram, dalam ihram. Khususiat Nabi SAW. Akhrajahu Muslim wa li ashabis sunan. Ightasala ba'du azwajin Nabi SAW fi jafanah. Lama di setengah daripada isteri Nabi SAW daripada bekas pasu yang besar. Jafanah ni berubah macam betul lah, tempayan. Itu. Kalau kata Syekh Dirwali semua, ada pasu yang besar yang dia kata jamah mulutnya, mulut besar lah, mulut besar, pasu lah, pasu. Jafanah. Boleh? Baik. Dan kemudian faja'a liyaghtasila minha, maka datang Nabi supaya mandi daripada air dalam pasu besar itu. Bila dilihat istrinya, ia pun terus bertutur. Faja'a liyaghtasila minha, Nabi datang nak mandi daripada jafanah tadi. Faqala hadum daripada jafanah. Faqalat inni kuntu junuba, maka isteri Nabi SAW kata tadi, aku dalam keadaan junub ya Rasulullah. Jadi aku guna air ni junub. Aku dah guna air ni, maka kata isteri Nabi SAW, mandi junub sekarang ni. Seolah dia nak bagi tahu, seolah kata air ni pun nanti takut jadi kesan dengan sebab aku ni mandi junub. Maka kata Nabi, innal ma'a la yajunub, air tak junub, yang junub kamu. Wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Di sini dalil siapa isteri ni? Siapa isteri ni? Sayyidatina Maimunah. Tengok Sayyidina Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, masya-Allah tabarakallah, dia masukkan hadis ni. Hadis ni mula-mula akan ada hadis yang majhul. Dia tak tahu siapakah isteri Nabi tersebut. Dia masukkan tulis hadis yang mana menjelaskan siapakah isteri Nabi tadi. Itu Sayyidatina Maimunah. Dapat tulis Sayyidatina Maimunah. Ada banyak ulama syarah yang dimasukkan dengan isteri Nabi tadi adalah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu ta'ala. Dan mungkin juga isteri yang lain. Tapi apa ni syarahan ulama? Ada sebagainya ini. Dan Sayyidina Nabi SAW selepas kahwin dengan Sayyidatina Maimunah, Nabi tidak kahwin lagi dengan mana pun. Nabi tak kahwin lagi. Jadi isteri terakhir. Sebab apa? Sebab itu turun ayat yang melarang untuk Nabi berkahwin. Itu maqabalakum min nisa masna wa thulatha wa ruba'. Turun ayat tersebut. Kenapa tak disuruh untuk Nabi cerai? Nak jaga hati. Jabrul khatir, jaga hati isteri Nabi yang lain. Kan dikekalkan dengan isteri Nabi yang sembilan sebelah orang. Baik. Sahih Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Faham? Hadis yang ke-8, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan pada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Akhrajahu Muslim wa fi lafdhin lahu falyuriqhu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz dari Imam Muslim juga ada yang disebutkan falyuriqhu, dan tuangkan air tersebut. Wa Tirmidzi akhrajahunna aw ulahunna. Nah, minta maaf. Wa Tirmidzi ukhrahunna aw ulahunna. Ukhrahunna aw ulahunna. Maksudnya apa? Tuhuru ina'i ahadikum idza waragha fihi al-kalb. Maksud kata Nabi SAW, sucikan oleh kamu bejana yang telah dijilat oleh anjing. Yang dijilat oleh anjing dengan membasuhnya dengan 7 kali. Ulahunna biturab. Ada riwayat ukhrahunna biturab. Maksudnya yang akhir sekali dengan turab. Di sini adakah suruhan Nabi ulahunna tadi mesti dengan tersebut dengan tertib tersebut? Tidak boleh kita pilih, tidak masalah. Kita nak dahulukan dengan tanam dulu pun boleh, tidak ada masalah. Cuma akhirkan dulu, tak ada masalah. Nak akhirkan pun tak ada masalah. Tapi kenapa tidak yang ulahunna dahulukan? Karena bila dahulukan dengan tanam, maka lepas itu cuci, tak perlu lagi cuci tanah tersebut. Terus dengan turutan tadi. Baik, kalau di tengah-tengah boleh tak? Masuk tengah-tengah pula dia punya boleh, tidak ada masalah. Dan kemudian dalam hadis ini kata Syekh Nuruddin Aitar, dia kata kalau hadis ini kalau dibahaskan boleh keluar satu risalah khas pula untuk cerita bab ini. Dia keluar risalah khas untuk cerita tentang uluhul kalbi. Jumhur ulama anjing najis. Melainkan mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata suruhan untuk basuh pada anjing adalah kerana ta'abbudi. Suruhan daripada Allah Ta'ala. Bila sebut ta'abbudi ini tidak boleh makul dia punya ilah. Yang nak bikin kita serah pada Allah Ta'ala. Manakala dalam mazhab jumhur, kerana anjing ni dia ada mikro, dia ada dia punya najis yang khususnya di lidah dia pada waktu tersebut dengan air dia, jadi lebih lagi bernajis, dan kemudian ada penyakit kalau tidak dibasuh dengan tanah. Maka dengan tibbul hadis, dengan kajian baru, bila dibuat kajian balik, memang sungguh dengan tanah saja boleh buang bakteria yang ada pada najis anjing tersebut. Nampak? Dan bila kata kena basuh, an-nadhafah, kata ulama, cuci. Maksudnya kita nak cuci sesuatu dua, imma lil hadath, imma lil najis. Tidak. Kita disuruh untuk nadhaf, untuk kita menyucikan sesuatu disebabkan dua perkara, disebabkan najis, disebabkan kerana hadath. Balik. Jadi kalau tengok balik kepada bekah yang kita nak kena cuci tadi, takkan bekah tu yang dianggap sebagai berhadath. Ada. Bekah tak kena berhadath, dia najis. Takkan bekah tu najis tak? Zahir bekah tidak najis, maka sudah tentulah anjing tu yang najis. Faham? Faham tak macam mana ulama pijak dengan hadis ni untuk keluarkan hukum? Ada disuruh cuci oleh Nabi dalil kata ni najis. Macam mana boleh tahu kata najis tak? Tak ambil mana najis tu? Bukan saya ni, fuqaha. Macam mana fuqaha kata tu najis? Kerana disuruh cuci kerana sebab dua ya. Imma lil najas, imma lil hadath. Hadath tidak ada lah, maka najis lah. Ya. Maka yang najis, siapa yang najis ni? Bekah tu najis kah? Yang dihukum yang bekah tu sendiri najis kah? Ataupun anjing tu yang najis? Maka bekah asalnya tahir. Tahir. Maka sudah tentulah najis tu akan disandarkan kepada apa? Kepada apa? Anjing tadi. Maka anjing tu yang dihukum najis. Maka tu faedah macam mana ulama keluarkan kata anjing najis. Baik. Babi macam mana? Babi lebih lagi lah. As-su' hal ankan, lebih buruk hal keadaannya daripada anjing. Maka sebab tu babi lebih lagi lah. Kenapa? So, cuma mazhab Abu Hanifah rahimahullah kata tidak. Mazhab Abu Hanifah kata babi dibasuh seperti mana najis yang lain. Kan tidak ada nas daripada Nabi SAW yang suruh basuh sekian-sekian. Yang penting jangan berkelahi itu. Yang penting jangan berkelahi. Tak apalah ada mazhab. Cuma bila kita lah di Malaysia, ulama mazhab Syafi'i sebut, kata dah memang sebut dah kata anjing ni najis. Duk pergi buat juga haututan semua kan. Saja tak seorang nak bagi ubah dia punya suasana.
Tu bukan cakap sentuh anjing, tak ini masalah. Tak cakap sentuh anjing. Sentuh anjing tu tak kena sayang dengan anjing. Dia kalau betul sentuh anjing kurang, tolong. Tu baru how touch dog. Man, I want to touch dog. So betul tu cari anjing kurang, bagi makan, bagi macam ulama-ulama dulu buat. Bukan biar anjing tu, anjing husky. Berapa ribu anjing tu, mata biru pula. Lepas tu anjing hak comel-comel peluk-peluk. Anjing peluk anjing kurang. Tu baru clear kan. Sayang pada anjing. Sebab anjing tu orang semua tak tengok, dia seorang je peluk. Jatuh kurang tu. Ada satu faedah ulama sebut, kata di kenapa dipanggil wala? Wala kepada bekas yang berair. Bekas yang berair dipanggil wala. Tapi kalau bekas tidak berair, bekas kering, dijilat dipanggil wala, dipanggil la'iqa. Faham? Dipanggil la'iq. Beza dengan bagi furuk fil lughah. Wala pada bekas yang berair, la'iqa pada bekas yang kering. Bekas kering la'iqa. La'iqahu. Baik. Hadis yang ke-9, wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajasin. Daripada Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil hirrah, pada kucing, innaha laysat binajas, pada kucing bahwasanya tiada dia najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Tawafina alaikum, akhrajahu al-arba'ah. Tawafina, hadis riwayat itu saja kan? Tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing kepada ia daripada segala yang berkeliling ia atas kamu. Maksudnya yang sudah duduk dengan dia. Kenapa Nabi SAW, kenapa Imam Ibn Hajar masukkan pula tentang kucing? Ada sikit masalah di sini, masalah dalam madhab sebenarnya. Dalam berpada maksud Imam Ibn Hajar, Masya Allah, khatib khutab, alim dalam semua madhab. Tengok balik, sebenarnya madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah bukan hanya khusus untuk ulu'ul kalbi saja. Termasuk dia kata bukan hanya binatang, bukan anjing saja yang kena basuh macam ni, juga termasuk dengan binatang yang tidak boleh dimakan daging. Maksudnya dengan apa ni, rimau, singa, rimau bintang, semua ni termasuk dengan binatang yang masuk dengan kalb. Sebab al-kalb juga dengan maksud dengan lughah, maksudnya apa ni, dia punya apa dalam bahasa dia, kilabah, maksudnya yang gunakan dengan taring dan juga dengan kuku, binatang yang kuat. Sebab tu kalau orang ini disebut dengan nama Ibnul Kalb ataupun Al-Kalbi dan sebagainya, tidak mesti dengan maksud anjing saja. Jadi maksud dengan singa. Karena kalb dengan maksud yang kuat, yang menggunakan taring dan juga kuku. Kalb dari segi lughah maksudnya umum kepada binatang-binatang yang bertaring dan berkuku. Bukan hanya khusus untuk anjing. Bukan hanya khusus untuk anjing. Tapi hakikahnya anjing lah. Itlaqul lafzil kalb tadi ini tu'id mutabadar fi zihnina ila al-kalb, kalb haqiqi. Macam kalau ada ra'aitul kalba fi tariq, aku tengok anjing di jalan. Orang tak tabadur fi zihni al-asad. Ada orang terluak nak tak, oh singa tu dah tu'id kalb, tu'id pada haqiqah. Tak betul. Baik. Jadi sebab tu ini hirrah. Hirrah pun tak boleh makan juga dagingnya. Bertaring, berkuku. Maka dia ada khususiat. Seolah gitu. Seolah macam tak, mazhab jumhur kata ada binatang yang bertaring yang lain tidak seperti hukum anjing. Ini anjing saja, bukan dengan hukum lain. Dan babi. Nampak mazhab Syafi'i. Tapi kucing berlaku bila mana ada seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abi Qatadah. Ada seorang lelaki yang dia tengok Sayyidina Abi Qatadah bila kucing ni main jilat minuman, maka dia muyurkan bekas tadi untuk kucing tu senang minum. Maka orang tu kata kat dia, ini mulut dia najis, kucing ni dia najis semua kali. Maka tu dia keluarkan hadis Nabi SAW. Ini asbabul wurud. Kenapa disebutkan hadis tersebut?
Bukan sebab buruk Nabi sebut. Kenapa dia sebutkan? Saya nak dia riwayatkan hadis ni. Fil hirrah innaha laysat binajas. Tengok, digunakan ba zaidah. Binajas tadi ni ba zaidah, najas. Ini kalau kata ulama sebut dalam balaghah, ba zaidah ni kalau masuk kepada satu kalimah macam binajas dengan masdar najas ni, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi takkid, kuat sungguh. Nak jadi kuat sungguh kata tidak najis. Sebab bahasa ni innaha laysat binajas, maksudnya memang tidak najis. Memang tidak najis. Tengok. Tak tahu ada innaha pula. Semua tu muatkan. Innama hiya minat tawafina alaikum. Maksudnya dia adalah binatang yang banyak berkeliling di kalangan kita. Tawafin, tawaf juga dengan maksud khadim hukum. Khadim, tawaf ni taif juga maksud dengan maksud khadim. So nampak kata dia ni binatang yang khadam kepada manusia, yang jaga daripada hasyarat, jaga daripada binatang-binatang kecil-kecil yang kacau kita, jaga daripada tikus dan sebagainya. Kerana tu Al-Jahiz sebut dalam kitab Al-Hayawan, dia kata antara sunnah Nabi SAW, antara sunnah adalah membelah kucing. Kalau yang boleh belah lah, sunnah membelah kucing. Dan kucing ni dekat dengan orang Islam, anjing dekat dengan orang yang bukan Islam. Akhrajahul arba'atu wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Ada pandangan, ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang disebut di sini adalah apa dia? Yang pertama, kalau kita tak tahu, tanya kepada orang lain. Itu faedah daripada hadis ini. Tak tahu tanya, jangan terus tak hukum. Tengok kucing, tanya dulu. Ada pandangan ulama yang kata, lepas tu saya nak kita bagi tahu. Dan juga sya'nul alim kena bagi tahu dengan rifqin, dengan lemah lembut, terangkan hukum tersebut. Yang kedua, untuk kita ni berbaik dengan binatang. Di mana-mana berbaik dengan binatang ni, karena Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu dia muyurkan, dia panggil apa? Sengitkan bekas tadi untuk bagi binatang tadi minum bekas daripada tadi. Dia binatang ni minum nampak susah sangat, tolong bagi dia bagi minum senang. Al-rifqun bil hayawan. Kemudian sucinya kucing dan juga dia punya jilatan dia. Yang keempat, mulut kucing itu najis kalau kata ada najis sebelum tu. Kalau memang dia makan najis, contoh dia tokak makan dan sebagainya, maka mulut dia bernajis. Tapi kalau dia jauh, dia hilang dan kemudian mungkin lama kemudian dia datang balik selepas tu dan kita nampak ada kesan basah pada mulut, mungkin dia dah basuh tempat dia, maka kembali jadi suci. Jadi kalau kita nampak dia tokak sungguh-sungguh dan ada najis di mulut dia, kemudian terus dia pergi minum air tadi, maka air tadi dihukum najis. Tapi najis apa tu? Najis arif, bukan najis dengan ain seperti akal kita. Boleh? Najis yang mendatang saja, bukan najis yang ain pada tubuh tersebut. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas. Datang seorang lelaki Arabi, kemudian dia kencing dalam masjid. Siapa yang kencing ni? Zulkhuwaisirah. Dia ni kepala Khawarij. Teman sepah kemudian dia ni kepala Khawarij yang kata dekat Nabi dia juga yang kata dekat Nabi sebenarnya, ya Muhammad i'dil ya Muhammad, laku adillah kamu wahai Muhammad. Waktu Nabi bagi harta perang tu, dia ni juga lah, dia yang kencing dalam masjid ni. Lepas tu Syekh Sri pernah sebut, Syekh Sri kata apa? Kalau kata ada di kalangan orang-orang yang pernah buat benda yang gharib, semua pelik depan Nabi SAW, ini orang-orang ni, contohnya ada seorang lagi pernah makan depan Nabi. Dia makan tangan kiri, sengaja makan tangan kiri. Kemudian Nabi kata, makan tangan kanan. Dia kata tak boleh tangan kanan. Nabi kata lumpuh tangan kanan. Nabi orang lumpuh tu. Dan Syekh Sri pernah sebut, kata Nabi tidak akan dorong kalau tidak baik, melainkan orang ni ada syekh munafik. Maka tahu apa? Nabi orang akan turun pada waktu tersebut. Zulkhuwaisirah macam tu. Ni Zulkhuwaisirah Arabi ni dia. Yang dia dibunuh oleh Sayyidina Ali. Bunuh oleh Sayyidina Ali. Khuwaisirah ni dia punya buah dada dia rusak. Dia katakan waktu dibunuh dia tak boleh lari dah sebab terlalu rusak nak buah dada dia. Jantan, dia jantan. Dia orang lelaki. Buah dada rusak. Dia itu. Dan
Antara sifat dia, sebahagian ulama sebut, waktu dia main teguk Nabi tu, ada dia Muhammad, sedang Umar terendar pancung munafik ni ya Rasulullah. Bila salah, tidak mau nanti orang akan sebut kata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kenapa Nabi sebut juga sahabat? Kerana fi dimni sahabat, kerana dia duduk dalam sahabat. Nampak tak? Dia duduk dalam kelompok sahabat Nabi SAW. Dia duduk dalam kelompok sahabat. Bila Nabi, kalau Nabi izinkan Sayyidina Umar bunuh, maka tidak akan aman orang lain untuk masuk Islam. Orang lain tak akan aman. Daripada dia nak masuk Islam, dia berkata apa? Kalau kami masuk Islam, kami tak aman. Sebab Nabi Muhammad boleh tahu apa yang ada dalam hati orang. Maka kami pun kena bunuh juga. Lepas tu Nabi tengok ni politik besar. Sahabatnya Rasulullah SAW dalam azab daripada perempuan. Nabi dan dia belah tak minta maaf dengan dia. Terus belah. Nabi marah waktu tu. Nabi kata siapa lagi yang paling adil di muka bumi kalau bukan Nabi? Nabi belah gitu kan. Dan minta maaf pun dengan Rasulullah. Dan Nabi sebut pada waktu tersebut akan lahir daripada keturunan dia ni orang yang mana bacaan Quran yang sekian-sekian, semayang malam insya-Allah sekian-sekian, tapi imannya seperti anak panah dibusuk. Keluar Khawarij. Keluar Khawarij. Ini yang Nabi sebut. Dan disebut oleh sebagian ulama, macam mana bentuk peribadi apa ni Zulkhuwaisrah ni? Kepalanya botak, janggutnya panjang, jubahnya singkat. Allah. Ayo bilang apa? Ini antara sifat yang ulama sebut. Zulkhuwaisrah ni dia macam tu, janggut panjang, kepala botak, jubah singkat. Masya Allah. Wujud kasih di Masr. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdekah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana para sahabat tengok orang yang kencing dalam masjid, maka orang bakal larang. Marah pada waktu tersebut. Maka Nabi larang mereka daripada melarang dia. Kerana waktu tu kalau kamu zajarah, dia akan lari. Bila lari, lagi akan tersebar dia punya najis. Kencing kalau keluar, dia tak boleh berhenti lah. Boleh berhenti kencing. Keluar yang kencing tu, lepas tu berhenti. Keluar tak? Jawab telefon. Tak boleh. Keluar dekat keluar tu. Keluar. Tengok kencing anak kita lah. Tengok kencing anak kita. Kalau dia keluar saja, dia takkan berhenti lah. Betul tak? Tengok kencing kamu sendiri lah. Macam tu. Tengok Nabi ambil perkara yang kurang darat. Satu lagi darat, kalau bagi orang tu berhenti kencing pada waktu tersebut, maka dia akan jadi mudarat pada kesihatan. Akan mudarat pada kesihatan. Falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Uhriqa alaihi. Maka Nabi SAW bila selesai mencuci Zulkhuwaisrah ya, maka Nabi arahkan untuk bawa satu bekas dhanub, bekas air timbaklah untuk dituangkan di atas tempat tersebut. Sebab apa? Sebab zaman dulu di atas tanah terik, dalam masjid atas tanah terik, maka dituang. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah, cukup sekadar kalau kering saja dah jadi suci tempat tersebut, tak perlu basuh. Sekadar kalau kering dengan sebab matahari, kering, maka terik jadi suci tempat tersebut. Jadi kalau kita nak beramal dengan sebab umum baru ada jalan ni jadi masalah, tengok anjing duduk lalu baru kering sebabkan dengan apa ni matahari. Kalau terkena kita macam mana nak kena ni syak wasan kau apa semua kali tak apa guna tak kena tu senang. Kata dia kering disebabkan dengan matahari, maka dia suci di sini mazhab Imam Bukhari. Falamma sa'ala muttafaqun alaih. Hadis yang ke-11, wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Boleh faham hadis tu? Ada apa dia punya fawaid dia? Fawaid dia daripada hadis tadi yang kita baca. Yang pertama, kita kena lembut dengan orang jahil dan ajarkan yang sepatutnya bagi dia. Jangan kita paksa dia, kerana dia jahil. Nampak tak? Jangan kita gunakan dengan kekerasan. Yang kedua, harus bagi orang yang maksudnya merusin bil inkar ala man irtakaba al mukhalafah bi hadrati raisi. Maksudnya rakyat ataupun orang yang di bawah pimpinan boleh untuk dia buat dulu larang sebelum pemimpin tadi larang. Bila benar tadi memang benar tidak elok. Boleh kan? Contoh dalam majlis ilmu, contohnya ada orang ni buat mengajak dengan tok guru. Zaman majlis tok guru tengok ada seorang ni bangkit cakap syaitan tok guru. Apa kata tok guru.
Dan benda tu melibatkan orang ramai dan melibatkan dengan zat peribadi Tok Guru sendiri pada waktu tersebut. Boleh tak orang lain zajar pada waktu tersebut, ingkar dengan dia pada waktu tersebut? Boleh tidak ada masalah, walaupun Tok Guru tak bagi izin pada waktu tersebut. Tak perlu tunggu Tok Guru bagi izin. Melainkan kalau kita dia buat tadi hanya berkait dengan dia saja, bukan berkait dengan Tok Guru. Contohnya dia duduk main handset dan sebagainya. Sebagian ulama kata dia tengok adab, insya-Allah menyambut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk main handset dalam majlis Tok Guru. Kemudian kita nak tengok dia waktu tersebut. Ya. Tengok ada. Panah juga. Tak perlu kita kok pelik. Kalau kenal kita tak apa kan? Kalau kita kawan dia tak apa kan? Kalau dia hormat kita tak apa kan? Ni kita tak kenal dia tak kenal kita. Jangan boleh bang. Buat rumah boleh doa. Dia kata. Macam tu kena izin dengan Tok Guru. Dengan Tok Guru pergi. Kalau Tok Guru tengok dia tu main, Tok Guru kata, aku tu. Faham tak? Tapi kalau dia libatkan dengan dia tu dalam sebut dalam kitab dalam Fawaid Al-Badi'ah. Fawaid Al-Badi'ah ada sebut benda ni. Insya-Allah punya ada dalam dia punya syarahan dia yang ada dalam. Baik, cukup. Hadis yang seterusnya ini dari Ihtiram masjid seterusnya. Ihtiram masjid. Dan kemudian tadi yang saya sebut, tanah yang bernajis akan disucikan dengan air yang dituang di atas tanah tersebut. Kan yang najis ini kena tuang air di atas, kan akan suci tempat lain. Indal jumhur wa indal hanafiyah tathurul ard, air tanah itu akan jadi suci bil jafaf, dengan sekadar kering saja. Oh, jadi suci. Indal hanafiyah. Kita dibaca beli Ibanatul Ahkam beli ni Syekh Alawi Maliki, ayah kepada Syekh Muhammad, yang syarah dia ringkas dan masya-Allah fawaid. Hadis yang seterusnya, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maytatani wa daman, dihalalkan kepada kita dua darah, dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maytatani fal jarad wal hud, dua bangkai yang dihalalkan adalah al-jarad. Dalam riwayat as-samak, ada riwayat sebut samak. Fal jarad wal hud, jarad dan juga hud, iaitu ikan. Wa amma ad-damani, jarad adalah belalang. Jarad belalang. Jarad ni apa dia? Belalang muannas dan muzakkar. Muannas muzakkar dua-duanya jarad. Kalau ada ta belakang, dia sekok. Jarad dah. Faham tak? Dia sekok belalang. Jarad ni maksudnya bukan hanya muzakkar, bukannya belalang jantan. Tak. Jantan betina sendiri. Jarad. Faham tak? Seluruh. Wa amma ad-damani fal kabid wa at-tihal, manakala dua darah pula adalah kabid, iaitu hati dan tihal, limpa. Dua ni dihalalkan kepada kita. Dua darah, ini kabid dan tihal, dan dua bangkai, jarad dan juga hud. Baik, jarad ni yang halal macam mana? Jumhur, bukan jumhur, mazhab Syafi'i dan mazhab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Hanafi, menghalalkan makan jarad tadi, yang walaupun mati dengan hadfa anfi. Hadfa maksudnya mati dengan mati, buat mampu lah. Boleh makan, tak ada masalah. Tak semestinya bisa bagi air jadi. Bukan maksudnya kita ambil apa ni belalang, cabut kepala dia mampu, baru boleh makan. Tak. Kalau mati dia jumpa dah mampu dah. Tak buka. Kita ada ladang besar, lepas tu belalang pakai balik terbang masuk. Belalang besar tu mampu belalang. Adakah belalang ni belalang keras dan sebagainya? Belalang, nama pun belalang. Tapi ada belalang yang orang makan ni, bukan semua belalang kan. Belalang hantu orang tak makan. Ada lebih bakar belalang tu. Belalang hijau, nipis gitu. Al-jarad kan. Tanya orang makan belalang padang tu. Belalang padang. Belalang kunyit. Buat rekau. Belalang kunyit. Belalang kan? Belalang kan? Daripada tempat sana, belalang besar belalang tak? Belalang kan? Bubur kunyit. Kunyit. Mesti. Nah, kalau mesti. Jadi di mana tadi pada dia? Di Pulau Afrika ada pemain. Boleh tak main?
Macam-macam orang makan ni, ya Rabbi. Halazon, pernah tengok halazon? Siput babi tu. Di Maghribi jadi makanan Masya Allah, dia kata sedap. Geli tekak kata. Halazon ni jadi makanan kau. Dia jual tepi jalan. Tolak jangan jual apa ni? Apa ni? Ubi tu, ubi merah. Jangan baik. Halazon. Kawan saya Ustaz Dr. Aiman Akiti, adik Dr. Afifi Akiti. Dia cerita, dia kata bukan zakat. Budak Melayu kita duduk di Maghribi bukan makan halazon ni. Terus sedap apa tak? Oh, tokak-tokak jadi kenyang. Terus kata dia antara yang menentang makan semua. Mazhab Syafi'i haram makan, mana boleh makan. Dan Syekh Nabil Ghamri pernah nak tulis, nak keluarkan kitab Syekh Abdul Hayy pada tak silap saya yang tulis tentang halazon, halal halazon. Dan dia mazhab Maliki, Syekh Abdul Hayy. Tapi Syekh Abdul Salam, guru kepada Syekh Nabil Ghamri, kata tak perlu keluarkan. Kamu mazhab Syafi'i tak perlu. Nanti jadi fitnah. Dia kata sebab hujah dia kuat sungguh dalam tu. Tapi Syekh kata aku tak makan lah. Sebab Syekh pernah pergi dengan Syekh Muhammad Alawi ke Makkah, ke Maghribi, dan dia pun nak jamu halazon. Tapi saya pergi ke Indonesia, di Madiun, dia pun makan siput babi. Siput babi goreng, babi bakar. Saya tanya pula, Ustaz nak makan? Muntah tu. Baca dia nasi lemak tu. Ada halazon. Siput babi. Saya kata siput babi semua. Dia kata dia panggil pekicuk. Kalau di Madiun pekicuk kan dia. Ada tu dah pekicuk dia. Pekicuk. Ada pekicuk tu datang apa? Pekicuk dia punya mata dia tu. Pekicuk nampak tu dia lukis. Boy, ni semua babi. Babi ni. Kak lagi. Lepas tu lalu kami sampai di Jawa Timur, di Surabaya. Dan ada orang jual pekicuk. Dia kata, Ustaz Nabi ni ada. Dan apa ni, pekicuk ni dia pun makan dengan nasi lemak. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Indonesia dia pun makan. NU mengharamkan perkara tersebut. Nahdlatul Ulama haramkan perkara tersebut. Cuma dibenarkan lagi sebab ada mazhab Maliki. Benarkan makan siput babi. Kenapa orang Melayu panggil siput babi? Karena orang Melayu dulu marah dengan siput. Bila dia masuk dalam kebun, makan habis semua pokok-pokok, orang kampung dah babi pun siput. Siput babi. Kata adalah asal usul siput babi. Tak muka babi pun, rumah dia tak duduk kat babi pun. Tapi sebab dia masuk kebun orang kampung marah. Babi siput ni, babi siput babi. Asal usul nama. Boleh tulis. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. Baik. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a az-zubab." Zubab, no? Apa ni namanya? Lalat. Kenapa dipanggil zubab? Sumiyat zubabu zubaban. Zub. Zubab. Apa zubab? Idza turida raja. Idza turida raja. Tidak. Dipanggil zubab. Zubab. Kita halau dia main balik. Halau main balik. Kat hidung. Cium. Kena dah. Pak. Nampak dah kena. Pening. Tak main balik. Ish. Tak cerdik. Ini Zubab. Zubab. Dan dalam kitab Hasyiah Imam Bajuri sebut, Zubab akan hidup 40 hari saja. Zubab dia beranak, dia keluar 40 hari dia hidup. Dia kembang hidup dengan suasana kehidupannya gembira, mati. Dia akan masuk neraka. Dia tak buat dosa apa pun. Dia bukan masuk neraka kerana siksa. Dia akan menyiksa ahli neraka. Tersiksa tak kalau tengah panas. Waktu duka badan kita pula. Apa ni lalat mehu. Maksudnya apa dia? Secara tak langsungnya faham daripada Zubab main hurung pada ahli neraka tadi. Bukan dia hurung saja, tapi dia main letak lemak. Faham?
Dia main hurung tu bukan dia hurung saja. Lepas tu ada nampak potential. Dia main hurung. Lenok tu dia akan ada ulat tu dalam badan tu. Maksudnya ahli neraka macam tu keadaan. Badan dia bukan hanya dihurung lalat, tapi ada lenok tu lalat. Ulat tu keluar. Masuk neraka. Jernihkan ini. Jauhkan kita dari neraka. Lalu bagi Zubat. Dan hadis ni Al-Imam Al-Damiri radhiyallahu anhu syarahkan, adakah hanya Zubat sahajakah yang kalau kata jatuh dalam ayat kita selupkan dalam ayat? Kata Imam Al-Damiri radhiyallahu anhu, termasuk Zubat juga adalah dengan semua jenis, dia kata. Bukan hanya Zubat, tapi termasuk juga dengan teguan, lebah dan sebagainya. Binatang yang terbang seolah-olah macam tu juga diselapkan dalam ayat. Dia kata bukan hanya Zubat. Boleh buka dalam ayat Hayawan Kubra dan dia tengok syarahan pada hadis itu. Dia syarahkan tentang tersebut. Jadi dia mengumumkan bukan hanya Zubat, tapi juga tebuan. Pada orang-orang tanya nanti, kalau tebuan itu layak macam mana? Nak kena tujuh juga. Lambat ada Imam Dabiri ada sebut. Ada sebagian para ulama kata dan celupkan juga. Para ulama kata tak, ini khusus untuk hanya Zubat saja. Hanya lalat saja. Lalat yang ma'ruf. Kalau masuk dalam air maka diselamkan dalam air. Baik, bermaksud di sini apa dia? Bermaksud di sini kalau hatta termasuklah lalat tadi mati ketika mana kita selamkan dalam air, pun boleh diminum air tersebut. Tidak ada masalah. Karena dengan sebab selamkan dalam air. Kalau kata dia mati maka air itu jadi najis, maka apa faedah Nabi suruh selamkan dalam air? Karena kemungkinan disebabkan selam tu dia mati. Bahkan kita celup dia masuk dalam tu, dia akan mati. Maka kalau mati dalam air pada waktu tersebut, maka air tadi akan jadi najis. Kita kata jadi najis ni, dia najis kena buang. Jadi kalau jadi najis kena buang, maka apa sebab Nabi suruh selam? Dan kalau kata jadi najis dan kita pergi selam pula, dan tahu kata nak akan jadi najis air tersebut, maka nanti ini akan dikira sebagai itlafu al-mal. Jadi kalau merugikan harta, kita kira membuang harta pada waktu tersebut, dan itu haram. Tak ada sebab apa. Boleh je kalau ambil terus tu buang. Tak. Dalil kata Nabi nak beritahu kata bila kita selup kalau mati sekalipun maka tetap suci itu. Tidak ada masalah. Kepada ditarattab ala fi'li hadha hukum kathir. Banyak hukum yang kita boleh ambil daripada perbuatan tersebut. Dan kemudian dalam apa ni lalat ni kenapa Nabi suruh untuk kita yaghmis, kemudian yanza'hu wal yanza'hu, dan dibuang. Bukannya selam tunggu lepas tu kumpul lalat dalam tu, tidak. Selam buang. Buat. Bukannya ambil lalat pergi kubur. Dia nak idza waqa'a az-zubab. Tengok Nabi sebut apa? Idza waqa'a az-zubab. Kalau lalat tu jatuh, bukannya kita pergi ambil zubab tu. Idza waqa'a az-zubab, idza ni kan jatuh jatuh. Idza waqa'a. Bukannya kumpul zubab, kemudian ambil celup. Perbuatan itu kan diris. Jadi kalau jatuh, tidak diris. Maksud dengan perbuatan dengan dia sendiri. Okay? Baik, karena apa? Karena fi ahadi janahaihi da wa fil akhari shifa. Pada sayap kiri dia ada penyakit dan sayap kanan dia ada ubat. Seorang doktor masuk Islam kerana cek hadis ni saja. Jadi dia cek kali pertama guna mikroskop, dia ingkar dengan Nabi SAW. Dia kata dua-dua sayap ada penyakit. Macam mana Nabi Muhammad boleh sebut jadi sekian-sekian? Dia kata penipu. Maka dia cek lagi lepas tu. Dia tak itminan dengan pandangan dia. Dia cek lagi lepas. Doktor pakar dalam bahagian tersebut. Cek lagi, dia buka, dia guna lagi metode yang lebih kuat lagi dia punya puasa. Maksudnya berapa kali ganda, ribu kali ganda lagi, puluh ribu. Maka akhirnya dia nampak pada sayap kanan ada satu bakteria yang baik. Bakteria baik yang ada pada sayap lalat, dan bakteria itu makan bakteria yang tidak baik, yang hanya ada pada sayap kanan saja. Masuk Islam tu. Dia kata tidak ada orang yang boleh sebut benda ni. Melainkan orang ni adalah Nabi Allah Ta'ala. Zaman Nabi mana ada mikroskop? Siapa yang akan habaq benda ni kepada Nabi SAW? Dawa fi ahadi janahaihi da wa fil akhar dawa. Dan Allah Ta'ala Islam, masuk Islam, insya-Allah. Mana? Ya. Tapi kita orang kita masya-Allah kita beriman, kita punya Allah, masya-Allah. Beriman tu. Kita iman kita syarat. Kita ambil faedah dengan orang-orang. Mereka buat kajian dan sebagainya. Tengok. Kalau tunggu kita, pakai tak buat kajian. Kita buat kajian bukan kerana kita tak percaya dengan Rasulullah. Kita nak menguatkan lagi kerana Rasulullah.
Bila Nabi sebut tentang air apa dia kencing unta, kan Nabi kata kepada Urainah, kan orang Hijri yang mereka pergi minum air kencing unta, Nabi kata suruh minum air kencing unta. Bukan minum air kencing unta tu boleh. Air kencing unta tu bubur satu camcar aja. Satu camcar bubur. Ni kalau gelas besar ni, air kencing bubur secamcar. Lepas tu air susu unta penuh gelas. Jadi dia macam jadi gula lah unta tu. Ada susu dan minum. Dan ada seorang doktor di Libya buat kajian, ada dalam internet, dia punya apa kajian itu dalam bahasa Arab. Dan sebelum buat kajian balik, dia kata disebabkan tu tak jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengubat penyakit kanser. Kanser rupanya ubat sakit kanser. Dan ada seorang lelaki ni minum selama 2 minggu. Selepas mana dia ni, dia ambil air kencing unta dan unta, susu unta, dia minum. Dan akhirnya lega. Masa 2 minggu lega. Dia nak ramai tu, dia tak lagi minum. InsyaAllah Nabi takkan sebut benda melainkan benda tu ada sesuatu. Dia takkan macam cuma masa kita tak lepas lah. Saya pun pergi ke Mekah tak pernah lagi lah minum air kencing unta tu. Memang Arab tu jamu. Mereka akan tanya, nak pun kencing unta, mereka dah siap dah air kencing unta, siap lah. Susu unta tu nak bubuk. Susu unta pun tak lepas dia minum. Susu unta ni dia tenang habis pun lah. Jadi kalau kita makan tu, kita makan apa sebelum tu, tapi pinggir belakang unta, minum tu, balik-balik tu memang kan. InsyaAllah cuci perut kita. Duduk dalam jamban ni hari ni. Jamban tu pun kita dia kenal semua. Baik. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Menambah ia dan bahwasanya memelihara ia dengan sayapnya yang ada padanya penyakit. Jadi apa di sini? Hadis Nabi SAW ni yang kita boleh ambil, harus kita bunuh. Harus di sini harus membunuh lalat. Kalau dia jatuh ke dalam air ataupun dalam makanan, dengan kita mencelupkan lalat tersebut. Ala janahi tsani alladhi fihi shifa. Karena di sayap dia yang sebelah satu lagi yang disebut dalam kitab yang ada pula sayap sebelah kanan. Yang kedua, az-zubab idza mata fil ma' la yunajjisu. Maksudnya lalat kalau jatuh dalam ma', dalam air cecair, maka dia tidak akan menajiskan makanan tersebut. Maka kenapa? Fa'amara Rasul, bila Nabi mengarahkan untuk kita celup, dalil kata dia akan mati. Kemungkinan dia akan mati. Bila dia mati, maka pada waktu tersebut, contohnya kalau makanan tu panas, gulai, dalam gulai kan, dia sebut dalam, tengok Nabi tak sebut ni. Nabi tak kata idza waqa'a az-zubab fi ma'i ahadikum. Tengok kalam Nabi SAW, fi syarabi ahadikum. Syarab ni umum, termasuk dengan gulai. Syarab juga. Nabi tak sebut mak, tak sebut mak hanya ayat saja. Masya Allah, nak pula baca hadis Nabi ni, ya Rabbi, tak ada guli kan, baca hafal di hafil, Masya Allah, seronok baca hadis. Dan juga ni mukjizat Nabi SAW. Dan kadang dalam juga tidak ada darah yang mengalir. Cara darah yang mengalir maksudnya la damadaha sa'il. Apa dia punya tabik dia, kalau kita cabut kepada dia tak keluar darah pun. Macam dengan lagi lembu tu, macam kita sembelih lembu keluar darah, insya-Allah. Jadi dalam tak macam. Atau apa hukum pula kalau kita tak tahu binatang ni dah ada masail ataupun tidak, adakah boleh kita syiqaq badannya? Tidak ada dalam Allah. Dia buat takhirah dan tidak ada bawah dia punya tahqiq, ada masalah. Boleh kita cabut badan dia. Dia nak tahu dia ni jenis binatang yang darah mengalir, keluar mengalir darah ke tidak. Kita buat eksperimen, cabut badan. Perak tengok. Biasanya kata tak tahu ni darah dia kalau kita belah ni jadi cuk kan. Kalau kita belah badan dia tak keluar darah macam dengan semut. Boleh tak try? Pandangan ulama ada dua. Okey, baik. Terus hadis yang terakhir dalam bab yang pertama, wa an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, ini Sayyidina Harith bin Auf. Abi Waqid al-Laitsi ni Sayyidina Harith bin Auf. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun.
Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafzu lahu. Apa-apa yang terputus daripada badan binatang bahimah. Bahimah di sini dia binatang ma'ruf. Kalau kata bahimah ni, kalau itlak bahimah tersebut, maka kita akan kembalikan kepada apa? Kepada naqah, kepada ghanam, dan kepada al-baqar, atau ibil, baqar dan ghanam. Ini bahimah. Ya? Jadi binatang yang empat kaki ya. Empat kaki. Bahimah pun empat kaki, dia tidak panggil bahimah. Bahimah binatang dia. Tapi adakah bahimah saja? Aku tidak ambil bahimah. Maksudnya sebab kita guna untuk makan dan sebagainya. Bahimah orang tak makan. Kuda panggil bahimah tak? Kuda tak panggil bahimah. Sebab dia bukan untuk kita makan macam tu. Boleh makan. Bukan kita untuk makan seperti mana makan unta, makan lembu dan juga makan kambing. Baik, kenapa dikeluarkan hadis ni? Karena ada orang Arab zaman dulu, mereka gunakan bonggol unta di zaman jahiliah. Mereka akan gerak bonggol unta tu, di bahagian bonggol unta tu ada lemak. Mereka gerak untuk nak buat apa? Nak buat apa ni, macam lilin. Begitu juga ekor kambing, khuruf. Kan ekor belakang tu kan lemak. Kadang-kadang dia gerak turun tanpa sembelih dulu. Maka dia menyiksa binatang tersebut. Maka Nabi melarang kau tadi. Sebab tu Nabi kata ma quti'a min bahimati min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Maka itu adalah dikirakan. Maka najis hukumnya. Jadi tak boleh. Jadi di sini hukum larangan daripada Rasulullah untuk mentakzib binatang dengan memotong bahagian binatang tersebut sebelum dia mati. Yang berlaku di Malaysia, masya-Allah, kalau teruk orang curi lembu, dipotong kaki saja. Ada yang tak boleh itu semua. Yang belum maram tak buka ni. Jadi yang ke-13, gerak kaki lembu, depan belakang tinggal lembu. Puing mampu lembu. Yang punya zalim, nanti lembu tu akan gerak balik kaki dari akhir. Lembu tu akan balik gerak kaki yang balik. Macam orang gerak kaki tu lembu gerak kaki yang balik. Itu tinggal. Gila orang buat ni, macam-macam. Lepas tu kadang kita seriau nak diberi lagi. Mereka kita kenal semua orang. Jadi orang beli kampung, tak beli kat kampung kan. Lagi orang jual kat kampung pun senang. Kita tahu dia ni belah lembu. Nak beli kat pekan-pekan, nak beli mana kita ni bimbang. Kita share dari siwa, bimbang makan daging kita ni. Dia saya nak jemput baru ni masa majlis khatam kitab dengan Habib Hasan Khan. Saya beli siwa duduk gede dia kata, saya kata, "Syekh, makan lagi?" Kalau saya lagi kira kau pun nak try kan. Tak berani, tak tahu lagi apa. Ada dia siwa tak apa. Tapi kalau di sini dia tak berani. Macam-macam kes. Itu mai daging harimau. Mai daripada Fayu. Buat kebab tu. Apa yang makan kau tu? Asal apa? Masuk kebab tu. Pakai jadi harimau tu. Wal hukmu, dan juga yang seterusnya haram makan, dan haram intifak maksudnya. So dia gunakan untuk buat syahmak dan sebagainya, itu hukumnya haram. Baik. Dan kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi dan Hasan dan Imam Tirmidzi, wal lafzu lahu, dan lafaznya dari Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala. Babul aniyah wa dan insyaallah. Insyaallah 7 lebih. Saya janji nampak 5. Sama-sama. Kalau kata boleh habis sebab ni pun dah kira. Misalkan insyaAllah kita jumpa pada esok pagi. Saya minta maaf tadi ada pernikahan jalan keluar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca sampai 20 hadis, 80 majlis tu tak silap.